Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Dr. Muhammad Al-Wazi. Okey, hari ini saya akan teruskan dengan teknik cabang tetapi dengan tajuk yang lain. Okey, kita lihat tajuk. Baik. Tulis sebuah karangan tentang kepentingan. Kepentingannya maksudnya kebaikan menguasai pelbagai bahasa. Ingat bila soalan kepentingan dia dah tak sama macam yang minggu lepas yang saya bagi video itu, buat video itu tentang langkah atau cara. Jadi cabangnya juga lain. Okey, saya tunjuk contoh cabang dulu. Okey, cabangnya akan berbentuk macam ini. Okey, ada dua cabang utama dan ini rantainya. Saya akan terangkan. Baik, macam biasa guru-guru atau murid-murid keluarkan dulu banyak isi dan baru kita akan pilih isi yang terbaik. Baik, cuma disebabkan kekangan masa, saya terus berikan 5 isi yang terbaik untuk tajuk kepentingan menguasai pelbagai bahasa. Apa kebaikan kita tahu banyak bahasa? Okey, baik. Yang pertama, bila kita mengetahui banyak bahasa, kita dapat memahami adat dan budaya kaum lain. Yang kedua, kita dah mudah mendapat pekerjaan. Kita akan dapat menambah ilmu pengetahuan, dapat meningkatkan imej. Imej di sini adalah nama baik negara kita dan meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Macam mana kemahiran kita bercakap dengan orang lain, kemahiran kita bertutur. Baik, saya teruskan. Bila cabang berbentuk kepentingan, kebaikan, manfaat, kita gunakan dua cabang ini. Maksudnya yang kawasan biru ini isi. Kawasan yang biru ini ialah kita cerita benda yang kita tak dapat lagi manfaat dia ni, keburukan. Nanti kita tengok. Dan ini manfaat dia. Ini huraian daripada manfaat dia. Okey, kita tengok isi yang pertama. Cuba saya huraikan. Okey, cuba lihat isi yang pertama. Isi yang pertama tadi ialah apabila kita menguasai banyak bahasa, kita dapat memahami adat dan budaya kaum lain. Macam biasa, ayat ni senang saja. Kalau bina ayat dalam perenggan, pertama sekali masukkan tajuk. Kepentingan menguasai pelbagai bahasa yang pertama adalah dapat memahami adat dan budaya kaum lain. Okey, yang ini kita cerita yang biru ini, yang buruk dia dulu. Okey, cerita pada masa sekarang yang tidak mengetahui budaya kaum lain. Maksudnya bina ayat pada masa ini ramai atau kebanyakan masyarakat tidak mengetahui budaya kaum lain. Okey, tidak memahami bahasa. Hal ini kerana mereka tidak memahami bahasa kaum yang lain. Mereka juga tidak mengetahui pantang larang kaum yang lain. Okey, ini cerita buruk. Okey. Untuk mulakan ayat bila kita nak ceritakan kebaikan ini, kita gunakan apabila menguasai pelbagai bahasa. Okey, ulang isi balik. Sebab saya kata ulang isi. Apabila menguasai pelbagai bahasa, kita dapat memahami adat dan budaya kaum lain. Okey, jadi kita huraikan. Malaysia ada banyak kaum. Contoh kaum, okey, Melayu, Cina, India. Okey, setiap kaum ada adat dan budaya mereka. Jika tahu bahasa Cina, contoh kita bagikan, jika tahu bahasa Cina, kita akan tahu adat dan budayanya. Okey, jadi hubungan antara kaum semakin erat. Dan masukkan peribahasa bagai isi dengan kuku. Setiap poin ini kita bina ayat. Okey, mudah saja. Contoh daripada sini apabila menguasai pelbagai bahasa, kita dapat memahami adat dan budaya kaum lain. Begitu. Malaysia ada banyak kaum. Titik. Budaya yang mudah pun tak apa. Contohnya di Malaysia ada kaum Melayu, Cina, India dan sebagainya. Okey, titik. Setiap kaum di Malaysia, kita boleh adjust kita punya point. Point tu kita boleh adjust. Point ini supaya kita tak lupa. Okey. Setiap kaum ada adat dan budaya mereka sendiri. Okey, contohnya jika kita tahu bahasa Cina, kita akan tahu adat dan budayanya. Begitulah seterusnya. Okey, saya pergi ke poin yang seterusnya. Isi yang seterusnya. Okey, isi yang seterusnya ialah okey, mudah mendapat pekerjaan. Macam biasa ayat dia contoh selain itu masukkan tajuk kebaikan atau kepentingan menguasai pelbagai bahasa. Yang kedua adalah kita mudah mendapat pekerjaan. Cerita buruk dulu, yang biru ni cerita buruk dulu. Pada masa ini ramai orang susah atau sukar mendapat pekerjaan. Titik. Okey, buat poin ramai menganggur tidak bekerja. Kebanyakan mereka tidak bekerja dan
menganggur. Okey, tidak menguasai banyak bahasa. Hal ini kerana mereka tidak menguasai banyak bahasa. Yang saya cakap itu adalah dalam perenggan. Okey, dalam poin ini kita hanya tulis poin saja. Okey, ayat tengah ni macam biasa. Apabila menguasai pelbagai bahasa, ulang balik isi, kita mudah mendapat pekerjaan. Dalam ayat yang perenggan lengkap. Contohnya, majikan atau syarikat mudah memberi kerja kepada seseorang, boleh guna ayat dia, yang menguasai banyak bahasa. Mereka ini atau kita boleh dianggap seperti pisang goreng panas. Maksudnya semua majikan nakkan kita. Contoh pekerjaan yang sesuai ialah juru jual, juru bahasa dan banyak lagi lah. Ini adalah pekerjaan. Okey, jadi bila kita dapat ni, kita akan mempunyai pekerjaan yang stabil. Okey, kita juga akan mendapat gaji yang tinggi dan seterusnya masalah pengangguran akan kurang. Okey, bina ayat satu-satu ikut urutan. Ini poin dia. Okey, yang ketiga ialah dapat menambah ilmu pengetahuan. Okey, pada mak cerita buruk dulu. Ataupun kita buat ayat yang tadi, kalau saya ulang balik ayat dia. Okey, di samping itu, kebaikan menguasai pelbagai bahasa yang ketiga adalah dapat menambah ilmu pengetahuan. Okey, cerita buruk dulu, kurang ilmu pengetahuan. Pada masa ini, ramai orang atau kebanyakan masyarakat di Malaysia kurang ilmu pengetahuan. Okey, mereka tidak tahu bahasa lain. Buat ayat dalam perenggan. Okey, mereka hanya tahu bahasa sendiri. Contohnya bahasa orang Melayu hanya tahu bahasa Melayu sahaja. Okey, mereka ini bab kata seperti bagai katak di bawah tempurung. Maksudnya ilmu pengetahuan yang sangat sedikit. Okey, mulakan ayat ni. Sebab kita tajuk dia ialah kebaikan dan kepentingan. Apabila menguasai pelbagai bahasa, ulang balik isi, kita dapat menambah ilmu pengetahuan. Contoh, banyak buku ilmiah pada masa ini dalam bahasa asing. Bagi titik. Contoh apa? Contohnya banyak buku ilmiah dalam bahasa Inggeris, bahasa Jepun, Perancis dan sebagainya. Ini poin ni. Okey, ilmu tentang sains dan teknologi ni, okey, macam mana poin dia? Buat uraian dia, kebanyakannya dalam bahasa asing seperti bahasa Inggeris, bahasa Jepun. Bina ayat dia. Ilmu tentang sains dan teknologi biasanya dalam bahasa asing seperti bahasa Inggeris, bahasa Jepun, bahasa Cina dan sebagainya. Okey, jadi bila ilmu pengetahuan kita akan bertambah jika kita menguasai pelbagai bahasa. Sebab kita boleh tahu semua ilmu ini. Dan seterusnya kita, ungkapan menarik, kita akan menjadi bangsa yang berilmu. Okey. Okey, saya uraikan sampai isi yang keempat saja ya, sebab kekangan masa. Okey, dapat meningkatkan imej negara. Ini kelebihan menguasai banyak bahasa. Dapat meningkatkan imej negara. Macam biasa, seterusnya kebaikan menguasai pelbagai bahasa. Yang keempat atau yang terakhir adalah dapat meningkatkan imej negara. Imej negara masih rendah. Cerita buruk, yang buruk dulu. Pada masa ini, imej negara masih rendah. Okey, hal ini kerana ramai masyarakat tidak tahu banyak bahasa. Mereka, buat ayat ni, menganggap bahasa lain tidak penting. Mereka menganggap bahasa lain tidak penting. Okey, macam biasa mulakan ayat. Apabila menguasai pelbagai bahasa, ulang balik isi, kita dapat meningkatkan imej negara. Contoh, ramai masyarakat atau kebanyakan ramai masyarakat akan tahu banyak bahasa. Contohnya bahasa Inggeris, bahasa Perancis dan sebagainya. Okey, dipandang tinggi negara lain. Macam mana buat ayat? Negara kita akan dipandang tinggi oleh negara lain. Okey, seterusnya. Jadi negara lain ingin belajar daripada Malaysia. Macam mana negara Malaysia ni ramai orang boleh tahu banyak bahasa. Okey, hal ini sekaligus dapat mempromosikan Malaysia. Okey, sebelum saya mengakhiri video kali ini, saya nak tekankan ya, cabang ini sangat penting. Pertama, supaya murid tidak lupa apa yang mereka nak keluarkan isi. Kalau mereka terus buat karangan, mereka akan lupa. Kedua, cabang ini jika murid yang tidak pandai, bila mereka buat cabang, mereka akan ada isi. Mereka ada poin, buat poin. Tetapi ayat dia yang dalam perenggan lengkap itu
guru-guru mohon tolong bimbing. Bina ayat yang baik, yang mudah tetapi betul. Dan jika murid yang pandai, mereka daripada poin ini saja mereka dah boleh buat ayat. Jadi boleh guna dua-dua. Boleh? Baik, sekian, terima kasih. Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang dengan tajuk-tajuk lain macam mana kita nak gunakan teknik cabang ini.